Halo, Assalamualaikum. Saya yang tu. Ya, Tuan. Ah, Saya adik saya tu dia baik. SAIS Ambil ais. Dia ambil jen ais. dari 2007 sampai sekarang. Baik. 2007 sampai sekarang maknanya dah dekat 20 tahun lah. 18 tahun. 18 tahun. Dengan adik umur dia berapa ni? 30 39. 37 39. 39 daripada Johor. Baik. Okey, keadaan dia sekarang macam mana? Keadaan dia kalau dia kena tu, bila dia tak tidur tu dia meracau lah. Alright. Jadi saya ni dekat Johor Baru, mak dekat Mesin sana. Baik. Dia tu dengan mak. Sebab sebelum ni mak duduk dengan saya, tapi dia duduk, mak duduk dengan saya. Jadi dia balik sana, balik Pelda sana. Baik. Dia ada kebun 10 ekar Pelda. Ya. Jadi mak hantar dia tu dekat ALK. Dia okey. Lepas setahun lebih gitulah dia okey. Lepas tu dia okey lah setahun. Baru 2-3 bulan ni dia jadi balik. Baik. Oh, jadi Tuan dah pernah follow saya sebelum ni? Dah pernah. Saya lepas COVID tu. Tapi kat Facebook. Saya jumpa Pak Ye dekat TikTok. Baik. Itu yang kita follow tu semua. InsyaAllah. Okey, baik. Yang Tuan tanya pasal 11,700 tu Ya. Okey, baik. Kos dia yang saya bagi tu adalah 11,700. Cumanya sekarang ni kita bagi offer 3,700. Andai kata Tuan ambil Grab offer yang kita bagi ni, dapat harga 3,700 lah. Untuk treatment yang saya nyatakan dekat situ. Cadangan nak buat rawatan untuk adik ni bila cadangan Tuan? Saya dah bincang-bincang dengan mak. Mak tengah tengok tu video yang Pak Ye bagi tu kan. Cantik. Elok. Mak tengok dulu. Jadi kita pun adik-beradik pun donate lah. Ya. Sebab lama dah sangat Pak Yus. Betul. Benda ni kita pun jadi serabut. Kita Betul. nak kerja tak boleh, bukan nak berniaga tak boleh. Lepas tu serabut lah. Dekat TikTok ni nak letak video panjang-panjang payah. Betul. Dia tak viral. Sebab tu saya banyak dekat muka buku kan. Tapi letak jugalah, buat jugalah daripada tak buat langsung kan. Letak jugalah kat TikTok. Kan. Alhamdulillah tengok respon pun ada dekat TikTok ramai juga. Okey. Saya pun ada like tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Satu lagi. Repost. Tuan repost semua kan. Satu lagi Tuan. Tuan tanya tadi pasal tak payah cuti, tak payah berhenti kerja, tak payah tinggal anak bini. Maksudnya treatment yang kita buat ni dia bebas macam biasa. Bebas macam biasa ni, dia nak keluar rumah ke, dia nak jumpa tokan ke, dia nak buat apa ke, kita nak tengok dia buat apa. Sakit tu lah. Pesakit tu kita nak tengok di saat kita bagi treatment apa dia nak buat. Kalau kita kurung dia, mana kita tahu dia sihat ke tak, kan? Macam duduk pusat hari tu pun setahun lebih, dekat 2 tahun pun duduk dalam memang elok. Yelah, benda dia tak boleh beli. Duduk kat dalam. Tapi kita nak dia duduk dekat luar, dia macam mana? Baru kita tahu result kita tu macam mana. Bukan bermaksud saya suruh dia pergi cari tokan, tak. Tapi kita tengok karakter dia. Macam mana karakter dia, insya-Allah. Lagipun adik ni ada kehendak sebab pernah hantar dia. Dulu hantar dia ke dia kena tangkap? Macam mana? Dulu hantar dia ke ADK ke dia kena tangkap? ADK ada buat program. Okey. Untuk penduduk lah. Jadi mak tu pergi. Lepas tu dia balik tu, saya semua adik-adik. Macam mana nak hantar? Panggil ADK lah datang. Tapi hantar tu elok lah. Hantar dia kat sana pergi mengaji apa semua elok kan. Ya. Cuma masalah dia boleh keluar je. Dia keluar je jadi masalah. Baik. Dapatlah bertahan setahun tu. Dapat bertahan setahun. Siap dekat rumah mak tu ada surau. Dia boleh bang tu. Itulah. Kalau ikutkan program yang ada kat dalam tu memang cantik, bagus. Cuma dadah dalam badan tu tak cuci lagi. Ya, betul. Yang tu je. Program ADK apa semua tu kira boleh jadi ustaz lah kalau cara-cara tu. Ya. Kan? Boleh baca Quran, boleh bang, boleh jadi imam. Tapi masalah dadah dalam badan tak keluar. Hak tu kita nak cuci. Yang tu je. InsyaAllah.
Mudah-mudahan. Ya, itu yang keluar tu dia jadi balik je. Dia tak clear lagi. Ya, betul. Tapi saya rasa tuan pun study saya lama dah, dekat 3 tahun dah. Lebih kurang lah. Lebih kurang kat 3 tahun dah. Ada. Sebab saya pun ramai di kalangan kawan-kawan pun macam gitu. Jadi kita campur je. Kan, bukannya kita mengisap, kita campur. Yalah, kesian tengok kadang-kadang ada bini. Allah. Betul. Saya jadi, ini ke dulu kawan aku yang besar dengan aku menangis tu. Kita kena buat sama-sama benda ni. Tak, maksudnya maklumat tu kena sampai. Maklumat tak sampai, dia orang pun tak tahu macam mana nak keluar daripada masalah kan. Ya, betul. Kapasiti ADK pemadam pun setakat yang ada je lah. Bukan kita nak salahkan dia orang pun boleh takat tu je. Jadi apa yang DRT ada, kami ada ni, saya ada yang kelebihan. Lebih kita boleh bantu dia orang cuci dadah dan badan. Dia boleh lupa benda tu, yang tu insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan. Tak apa, boleh nanti. Macam Pak Yus tak join ADK. Saya belum lagi join mana-mana. Saya pun hati-hati nak join dengan siapa-siapa pun. Ya, betul. Kerana kita tak mau benda tu jadi separuh jalan. Betul. Saya kena study dulu. Saya tengok pula ya Pak Yus. Kita tak ni cembang je ni. Saya memang kalau orang kata nak buat duit ni memanglah boleh lah, tapi andai kata dapat dekat program-program tertentu dia jadi berpuluh-puluh ribu lagi. Ya, betul. Dia buat duit pula. Kan? Faham lah benda ni kan. Cumanya saya nak tengok lah ni, buat masalah ni bukan tak nak ke sana. Lah ni nak bantu dulu. Bagi macam ni dulu. Ya, betul. Kita create result. Kita create result apa semua. Saya pun dah nak start dah. Saya pun dah dapat nasihat dah daripada sahabat saya, kata pergilah join mana-mana. Nak buat seorang-seorang boleh. Cuma saya nak tengok orang yang betul-betul nak support untuk terus kepada selesai masalah, bukan program buat duit. Tuan faham tak? Nak selesai masalah, nak bagi selesai masalah dulu. Kalau dia orang ada keinginan macam tu, insya-Allah. Sebab cerita dia fokus dia masalah dululah, selesai masalah dulu apa pun. Ya, betul. Saya tengok Malik TikTok tu, nama Malik. Balik. Dia lama. Daripada zaman pang lagi. Oh ya, Malik memang Johor lah. Sikit. Dia kira ada nama kat Johor Bahru ni. Orang mesti kenal dia. Allahu Akbar. Dia tu pun dah umur bayi kita Pak Yus berapa? Ya dah, dia muda setahun pada saya. Setahun. 77. Saya tahun 79 Pak Yus. Tahun 79, Malik 77, saya 76. Cerita Malik boleh menitis air mata. Ya Pak Yus, tu pun saya follow juga dia. Macam mana dia ni boleh berhenti kan? Rupanya dengan Pak Yus punya kan? Lah, saya sendiri pun tak tahu dia buat treatment dengan saya. Oh ya ke? Yang saya tahu dia yang mengaku masa dalam TikTok. Sebab macam ni, saya kan lewat masuk TikTok. Saya lewat masuk TikTok. Saya banyak dekat Facebook, dekat YouTube. Kemudian saya punya peserta, saya punya viewer, saya masih sebab TikTok, dia orang bagi link Malik. Lepas tu saya tengok lah perkongsian Malik tu. Masa tu Malik dah ada 50,000 follower ke, buat banyak dah. TikTok kan, kat TikTok. Kat TikTok. Lepas tu saya tengok perkongsian dia. Dalam banyak-banyak perkongsian, perkongsian Malik saya paling berkenan. Ya, betul. Saya paling berkenan. Lepas tu ramai pesakit kat dalam tu. Ya. Kemudian saya untuk first time Malik buat live yang saya follow dia. Saya follow dia dulu. Saya follow dia, saya apa semua. Saya tak komen tak apa. Satu hari tu dia buat live, saya masuk live, saya bagi salam. Bila saya bagi salam tu, Malik terkejut. Lepas tu dia kata, Pak Yus join live saya. Saya kata, dia ni kenal aku lah. Allah, dia kenal aku. Lepas tu saya Malik, Pak Yus, saya buat treatment dengan Pak Yus tahun 2018. Dia bagi tahu macam ni. Saya tak nampak lagi dia siapa. Dia kata pakai nombor lain kan. Pakai nombor lain apa semua. Saya tak tahu lagi. Okey lah. Cerita Malik ni, tahun 2023 ni dia buat pengakuan, dia buat treatment dengan saya pada 2018. Tapi saya tak tahu nombor dia yang mana, dia pakai siapa punya. Sebulan lepas, ada seorang Chinese, perempuan Cina, dia cerita tentang, dia cerita Malik suka cerita pasal saya, apa semua, hari-hari cerita pasal saya. Saya kata, awak siapa kan? Awak pula siapa? Dia bagi tahu saya nama dia Hana Aisyah, nama dia.
Kan, lepas tu dia kata, Malik ni bapak saya ambil daripada gelandangan dekat Bukit Bintang tahun 2017. Lepas tu Aisyah dia cerita, bapak dia, Allah Muhammad, bapak dia yang tengok live saya dan ambil treatment dekat saya untuk Malik. Cerita dia, bapak Aisyah ni, saya hantar by hand sebab Cina. Jadi pasal apa nama dia Aisyah? Rupanya Malik dah Islamkan seluruh keluarga ni. Allah. Bayangkan Cina ni ambil dia, kita kata Cina lah. Apek ni ambil dia, uncle ni ambil dia daripada gelandangan, daripada tak ada baju, macam kain buruk, bawa balik 2017. Lepas tu dia jumpa saya dekat Semenyih. Dia kata ini saya ambil dia daripada dia, saya baru teringat kata dia bagi tahu dia ambil daripada, tapi saya tak tahu tu Malik. Okey, bila anak dia cerita, anak dia umur 35, Chinese ni. Bila anak dia cerita tu baru saya teringat ada Chinese yang saya jumpa dekat Semenyih, dekat Semenyih ni. Dia kata dia ambil macam tu, dia kutip. Disebab tu saya respect dia, saya pergi jumpa sendiri, saya serah. Dia bayar tau kat saya dengan kos yang macam tu dapat juga. Okey, you bayangkan Malik ni bukan adik-beradik dia, bukan siapa-siapa, tapi dia keluar kos yang macam tu untuk seorang Melayu, orang Islam yang tak sama dengan dia. Okey cerita dia, bila Malik dah sihat apa semua, kita pun tak tahu, benda dah berlalu 2018, 19, 20, 21, 22, 23 baru Malik buat pengakuan. 2024 barulah Hana ni WhatsApp apa ni masuk dalam live saya cerita pasal ini. Maknanya benda dah berlalu 7 tahun tau. Ya betul. Hari ni Malik dah ada 10 cawangan perniagaan seluruh Malaysia. Ya, Malik tu pun bukan jalan calang. Bukan Pak Yud. Ya. 10 Subhanallah. cawangan seluruh Malaysia. Kemudian dia ada 2 minimarket. Ya. 2 minimarket. Dia juga ikon AADK dekat Johor, betul? Betul. Dia pernah masuk paper apa saya tak tahu, dia pernah masuk paper saya ni kan. Okey. Ya. Jadi cerita dia, sebenarnya saya pun tak pernah jumpa siapa yang saya rawat. Untuk pengetahuan tuan, saya tak pernah jumpa Malik sampai hari ni. Secara alam nyata tak pernah jumpa lagi, walaupun dah 7 tahun berlalu. Habis macam mana? Telefon gitu je lah. Cara macam ni macam dengan tuan ni, cara macam ni. Lepas tu saya bagi step, saya bagi dekat yang jaga dia tu, bagi step macam mana cara nak bagi treatment kat dia orang. Bagi step. Kalau tuan tengok keseluruhan, boleh katakan 100% lah. Ada yang jumpa, tapi boleh katakan 100% tak jumpa saya. Maksudnya kita punya peserta DRT ni, boleh katakan jika dia orang mengaku baru saya kenal. Tapi dia orang mengaku melalui itu lah. Kalau saya live, dia Pak Yus, saya ambil treatment dengan Pak Yus sekian-sekian, baru saya up naik. Masuk kotak baru saya nampak rupa. Oh dia ni, siapa dia, cerita sikit, baru saya teringat. Jadi setiap orang ni saya tak kenal rupa dia apa, tapi kalau dia cerita perjalanan tu saya ingat, oh dia ni anak kawan ni, oh dia ni simpulan ni macam ni. Alhamdulillah tuan. Tak perlu datang tempat Pak Yus kan. Tak perlu datang. Ikutkan memang saya nak jumpa pun. InsyaAllah satu ketika nanti kita buat satu ni, saya akan jumpa sikit orang. Ya. Alhamdulillah lah, kelebihan Allah Ta'ala bagi macam ni. Cumanya kita bagi satu treatment yang betul, kita bagi cara yang betul, dan diorang faham, understanding. Maksud understanding tu, setiap video yang saya bagi tu untuk diorang faham, understanding masalah pesakit, bukan rawatan, tapi masalah pesakit yang sebenar. Ya. Kalau tidak, kita akan buat benda yang salah. Ya. Macam video Razi Rahman tu, untuk dia dengar ke macam mana? Video Razi Rahman, Untuk lagu-lagu tu. lagu tu untuk masyarakat, nak bagi masyarakat sedar. Ya betul. Saya banyak beri pendedahan kepada masyarakat bukan pesakit. Betul. Sebenarnya tuan, masyarakat ni lah sebenar pesakit yang sebenar. Betul juga. Ya betul juga. Dalam masalah dadah ni, masyarakat lah pesakit yang sebenar, dan dia orang tak ada ubat fizikal untuk dirawat. Jadi bila macam tengok tuan follow saya selama 3 tahun, tapi tuan tak ambil treatment, family pun belum ambil. Sebab apa? Sebab understanding belum sampai. Tuan masih sakit. Bila tuan understanding untuk ambil treatment, masa tu tuan boleh. Masa tu lah abang pulih, mak pulih, ayah pulih. Bila dia orang pulih, baru dia orang rawat pesakit. Maksudnya kita kena rawat masyarakat dulu. Skop yang kecil, isteri, mak, ayah, barulah abang, adik-beradik apa semua. Maknanya pemulihan dia orang melalui kefahaman kita. Permainan dia halus. Betul tak?
Sebab tak faham, hantar pusat tak boleh, hantar tu tak boleh. Memang tak boleh sebab Pak Yus. ya. Lama lah kita. Ya. Pecah kepala orang fikir. Pecah kepala fikir. Kadang-kadang pesakit pun kesian tengok kita. Ya. Adik pula kesian tengok abang, tengok mak ayah macam mana. Kalau boleh dia nak mati, dia kata mati lah, tenang. Tapi masalah dia orang Islam, mana boleh bunuh diri. Betul. Dia tengok family pun dia kesian. Mak trauma, ayah trauma. Ui, berat kan. Betul apa yang Pak Yus cakap betul. Itulah lagu tu saya buat tu nak bagi masyarakat faham. Dan ada juga kes sebab lagu ni family bagi rawatan dekat ahli keluarga. Sebab baru dia faham, dadah ni masalah macam ni. Yalah, bagi kepahaman masyarakat. Kadang-kadang masyarakat ni dia suka hina je. Sebab bukan salah masyarakat, sebab arus perdana didik masyarakat membenci. Ya, betul. Semua cerita penagih pembunuh lah, pencuri lah, perogol lah. Sedangkan benda tu tak berlaku pun. Ya, betul. Dia berlaku pun memang ada provokasi. Orang tak isap dadah pun ramai jadi pembunuh. Hak bunuh penagih dadah pun bersepah lah ni. Kalau nak cakap pasal itulah. Jadi kita understanding ni penting. Kena fahamkan dulu ya. Fahamkan dulu. Macam mak tengok video, sekali dia tengok step dia faham. Okey, dia nampak ada step ni, insya-Allah. Maksudnya setiap orang adalah perawat. Bukan Pak Yus lah. Pak Yus hanya coach. Saya hanya bagi training macam mana nak rawat penagih. Ya, betul. InsyaAllah kan. Kita pun duk fikir dia nak hantar kedua kali. Benda tak habis. Tak habis, ulang benda yang sama. Sebab dekat Belda Pak Yus tahu lah. Ya. Ramai yang macam itu keluar masuk. Betul. Sampai 5 kali, 6 kali pun ada, tetap gitu juga. 9 kali pun ada saya jumpa. 9 kali pun ada jumpa. Kalau 9 kali tu adik-beradik report lah. Ya, betul. Kan? Jadi memang benda yang perlu kita buat, kita kena brief balik masyarakat. Ya, betul Pak Yus. Sebab tu antara sebab saya tak bersama lagi dengan ADK ke pemadam, saya khuatiri dia orang tidak boleh terima apa yang saya sampaikan. Betul. Pemikiran macam tu, khuatir dia orang sebab benda ni dia orang yang buat. Ya ke? Habis apa dia lagi yang duk buat iklan-iklan pasal dadah ni? Iklan. Duk cerita pasal Macam yang ada satu video tu, yang laki bini tu, yang pertama sekali Pak Yus hantar tu, baik, dia dah berhenti. Jadinya polis cari dia untuk jual barang rampas. Betul. Sebab dia polis. Dia D9 Penang yang ambil sari 15 biji pil kuda dengan syabu serentak tu kan. Ya. Jadi benda yang saya dapat ni tuan, semua barang rare yang boleh diakses. Muka kenai, cakap macam mana, benda tu boleh akses. Bukan saya mereka cerita nak kata kawan ni bagi ni, tak. Ni adalah memang kehidupan sebenar. Jadi kita boleh akses dan dia orang pun bagi tahu problem dia. Kalau kita kata yang pejabat awam ni, bila dia bagi tahu apa? Dalam 10-7 terlibat tuan. Maknanya kita tak boleh harap pejabat awam ke pusat ke mana ke yang boleh uruskan masalah ni, sebab dia menular ke semua tempat. Jadi benda ni kita sendiri kena uruskan. Ya, betul. Kena mula juga. Kita sendiri kena uruskan benda ni. Kita kena ambil tanggungjawab ni untuk pulihkan adik, pulihkan anak. Betul. Dia pun perlu support kita juga. Ya, betul. Betul kan. Dia sangat penting lah family. Saya cuma nak seorang je yang positif, yang faham dalam keluarga. Dapat seorang pun tak apa dah. Allahumma salli. Yang tuan cerita tu hak suami isteri tu, saya jumpa dia pun selepas tahun. Selepas tahun dia dah boleh, saya pergi ke Pasir Mas, masa tu baru jumpa. Alhamdulillah. Lepas tahun. Hak tak jumpa saya betul-betul pun beramai tuan. Saya pun tak tahu rupa lagu mana apa semua. Kadang-kadang dia pun masuk live TikTok, masuk dekat Facebook. Dia orang komen. Ada juga yang hanya tengok video berhenti pun ada. Tengok video berhenti Berhenti tengok video. Jadi bila kita cerita dekat masyarakat, tak cerita dekat penagih, bila penagih tengok, dia nampak ada orang sayang dia. Betul. Ada orang ambil berat pasal dia. Betul. Bila dia rasa ada orang ambil berat pada dia, baru dia rasa diri dia ni ada harga. Sebab kalau biasa kita tengok, kita cemooh. Ya.
Jadi kita jauhkan dia daripada masyarakat. Yes. Betul juga. Bila dia tengok, oi. Lepas tu pula dia tengok ada orang berjaya pula. Dia confident, dia nampak. Lepas tu kita pula bagi dia kaedah. Kita bagi pula kaedah dia. Macam mana cara dia boleh lawan benda tu. Dengan apa yang dia boleh buat lah. Dengan cara makanan, dengan cara maksudnya walau hang jatuh banyak kali pun hang tetap hang kena bangun balik. Ya betul. Sebab apa? Andai kata hang tak boleh bebas sepenuhnya sekalipun tapi hang ada jihad. Kita bagi dia nampak. Bila dia nampak benda ni, itu yang ada ramai masuk kat TikTok. Saya, Pak Yus, saya dah berhenti. Saya tengok video Pak Yus. Saya dah berhenti. Saya tengok video Pak Yus. Maknanya tapi kalau ya? Kalau macam dia tu tak ada handphone tengok pada mak punya lah. Jadi soal dia tak apa. Macam tuan, soal dia bila ada family, biarlah family uruskan. Bila dia tengok sebab pesakit ni tuan. Dia tambah-tambah syabu. Otak dia tak macam kita. Ya betul. Kita cakap benda lain, dia faham benda lain. Aduh. Kalau tuan nak suruh dia tengok video untuk dia faham, boleh dia tak faham. Yang saya cerita boleh jadi sesetengah tu dia nampak dia masih tak peringkat biol yang sepenuhnya, dia nampak dia apa? Dia adjust diri dia. Tapi normal dia memang depa ni memang tak boleh berfikir. Ya betul. Secara rasional. Ya, habis nak fikir apa duduk saya saja pun nampak hantu lah. Nampak rasa orang cari dia lah, dia kata orang kata dekat dia lah. Dia tak boleh, ya, tak betul. boleh. Jadi yang macam-macam ni lah perlu adanya family yang support tu. Family yang kena rawat dia tu. Kita tak boleh bagi motivasi, lagi serabut. Betul juga. Sebab dia faham cara lain tu. Dia faham cara lain. Kita cakap benda lain, dia faham benda lain. Kalau tuan tengok saya yang sebulan lepas, tak sampai sebulan kot. Dia rampas telefon daripada ayah dia tu. Bercakap dengan saya kan. Yang saya tegur ayah dia, apa buat macam ni tuan? Saya bercakap dengan tuan bagi anak duduk depan. Sagi dia faham benda pelik-pelik sagi. Tapi sekarang dah elok dah. Bayangkan ambil ubat psikiatrik, ubat penenang, ubat apa, masuk pusat pun macam tu. Keluar jadi lagi teruk. Selepas 8 hari lah, macam masai balik. InsyaAllah. Dia tak sepenuhnya dia tu keluar. Nak terjun kondo kot. Kalau tuan tengok ada video dekat TikTok pun saya dah letak video. Nak terjun kondo. Allahu Akbar. Serabut ayah. Mak dia. Kita jadi seram Pak Yus. Ya. Cakap ada orang kat sebelah kita pula yang meremang tu. Rezeki dia nak ceritanya. Mak dia lost habis. Jiwa dah tak boleh kawal lah. Nak tengok anak pun tak mampu dah. Jiwa dah hilang. Mak dah habis, jiwa dah tak ada dah. Tengok anak macam tu dah habis lah. Lost. Si ayah ni pun separuh biol dah ayah pun. Tapi nya masih boleh bertahan. Yang mak-mak sekali ikut biol. Habis biol. Satu keluarga biol tuan kalau punya dadah ni. Ya betul. Malah yang paling biol tu kita lebih biol daripada dia. Betul. Saya pun dah sampai ke tahap tu juga sebenarnya. Tapi kita tahan. Sebab saya yang pertama nak sulung. Tapi kalau kata kita ingat kot, kalau jadi sesuatu dekat aku, siapa nak hadapi ni? Betul, sebab betul. dia kata anak dia kalau dia balik kerja, dia bawa dia pergi Penang. Depa duduk dekat Kuala Selangor, kerja kat Penang. Isteri semua duduk kat Kuala Selangor, tak silap saya. Lepas tu kena ambil pula anak pergi duduk dengan dia dekat Penang. Sebab apa? Isteri dia tak boleh nak kontrol, tak boleh nak handle emosi dengan keadaan anak. Bercakap tak apa-apa. Heavy metal, tak heavy metal lah, jumpa malaikat lah, besar mati lah. Tapi benda ni kalau dia tidur, dia okey besoknya bangun. Iyalah, bila masalahnya dia tak tidur. Masalah dia tak tidur, dia halusinasi. Sampai seminggu tak tidur. Ya betul. Nak tidur macam mana memang tak boleh tidur. Ambil barang tu tak boleh tidur. Habis dah tak boleh ambil, baru dia tidur. Oi, badan kepala otak dia macam bom, tunggu masa nak meletup. Rezeki tak meletup gila 100%. Lagi teruk. Maksudnya kalau kita macam saya ambil dengan Pak Yus, ubat tu, baik. Jadinya kita kena bawa keluar ke macam mana? Dia duduk kat mana sekarang? Dia duduk kat Mesin. Nak bawa keluar ke mana? Bawa ke Johor lah. Terserah pada tuan, mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh, terserah pada tuan. Takut dia ambil lagi macam itu. Macam ni lah. Sekarang kalau kata tuan nak sekat, nak ambil dia bawa keluar pun takut dia ambil lagi. Tuan pun tak ada kemampuan. Bila dia keluar dia tak ada barang untuk nak stabilkan dia. Tuan pun tak ada kekuatan sebab treatment tak ada lagi. Oh ya betul.
Ya kan? Lain lah kalau dia duduk kat sana. At least lah jika dia tak boleh kawal, dia pandai-pandai cari sendiri untuk stabilkan dia punya emosi. Bila treatment dah start dengan treatment, lepas tu bawa keluar, yes. Contoh kalau dia duduk dalam lock up, duduk penjara kan, dia keluar penjara, dalam kereta kita start dah. Maksudnya kita potong trigger, kita potong keinginan dia ataupun efek dia bila dia nak drug tu. Sebab dia orang bila nak dadah ni sampai boleh terkencing terberak tu. Tahu. Betul. Dia tak peduli dah dalam tu, mak tolonglah mak, cik tak mau dah, cik berhenti, tak mau isap dah, janji betul-betul ni, menangis-nangis ni. Bila dia keluar tu, saat lagi dia menggigil, dia nak terberak, dia sakit perut, dia tak peduli janji dia tak peduli lah. Itu dia pemukil janji tu. Ya betul. Bukan kata dia mungkin janji saja sebab nak sedap, tak. Sebab berantu dalam badan tu, dia kacau usus, dia kacau sampai jantung rasa nak berhenti. Itu yang dia pergi cari juga, dia ingkar juga. Lepas tu kita kata dia menipu. Ni kata understanding ni kita tak ada. Maksudnya biar dia lalu hidup dia macam itu, bagi treatment, biar dia tinggal dengan sendirinya. Maksudnya sampai-sampai nanti tengok macam mana dia punya progress lepas kita bagi treatment. Adakah dia masih consume ataupun macam mana. Tapi saya sangat yakin lah tuan ni sebab tak ambil barang lain, cuma ambil syabu kan. Syabu. Kalau syabu ni memang dia dadah paling bahaya, tetapi dalam DRT yang paling mudah boleh. Saya ada tengok juga Pak Yu cakap DRT paling senang. Yang ni paling senang. Gila syabu. Ya, syabu paling senang sebab dia tak kacau usus, dia tak kacau tulang urat. Dia dekat otak Dia terus kepada otak Maksudnya kita setting balik dalam sehari, 2 hari, 3 hari, insya-Allah clear tu. Tak lama. Biasanya immediately. Biasanya dia boleh insya-Allah lah. Hari ni start, hari ni stop. Maksudnya dia nak isap lah, tapi kita bagi. Takutnya dia tak boleh isap. Biasanya bila dia ni, dia tak boleh nak isap. Dia yang tahu sendiri. Yang pertama kita tengok melalui pengalaman strike record kita. Bila kita bagi treatment, dadah stok hak duk kat dia tu, dia boleh serah kat mak ayah dia balik tu. Ya, saya tengok tu yang video yang Pak Yu bagi tu. Dia serah. Hak tu tak silap pun dia bagi. Hak tu yang daripada Pahang, perempuan. Betul kan? Yang tu. Tuan bayangkan, itu 2 sepupu tu, laki dengan perempuan. Hak yang laki setahun yang lalu ambil treatment dengan saya, hak perempuan tu selepas tahun baru ambil. Dia pergi ambil treatment hak yang VIP punya lah, kos 18,000 sebulan. Tuan bayangkan, dia habis hampir 250,000 dia habis. Allahuakbar. Lepas tu barulah bayar hak macam tuan nak bayar ni. Dan benda tu hari ni start, hari dia stop. Daripada 250,000 tu habis dah. Habis dah. Last kali treatment 43,000 ke 42,000 sebulan. Tapi dadah ambil juga sehari 450. Bukan kata berhenti dadah, tak berhenti lah. Ambil treatment dadah pun hisap. Dah di double jadi pula. Yang perempuan tu elok dah. Ada elok dah. Yang laki dah elok. Yang perempuan tu lah yang laki tu ambil treatment dengan saya. Dia hati dulu lah. Dia ambil daripada Pahang. Itu pun tok dia, tok perempuan dia, nenek dia tu yang berkeras kata, lah ni aku tak boleh, aku pula nak rawat cucu aku. Sebab hak seorang lagi dah elok dah. Kesian lah tok dia. Itulah kata dia ada stok 2,000 lebih lagi harga barang yang ada kat dia. Dia bagi dekat mak dia, suruh buang. Dia punya kesan dia tu. Dia punya kesan. Sebab memang dia tengok pun dia dah tak lalu dah. Kita doakan lah dia jadi. Itu dia ambil pi kuda dengan syabu tau. Dua-dua sekali jalan. Dua-dua sekali jalan lagi keras. Betul. Setiap dadah ni dia lain-lain ni. Tambah bila dia campur, dia lagi efek. Iyalah. Lagi. Macam adik ni, kita doakan mudah-mudahan lebih mudah lah sebab dia tak ada lah teruk macam kes hak yang polis deny tadi. Dia tak ada lah teruk macam kes hak perempuan tadi. Betul. Tapi meracau dia tu kita pening. Meracau dia syabu kan. Memang tu dia kata dia bila tak rawat, dia memang lagi bahaya. Padahal tapi dalam treatment DRT, syabu paling mudah. Sebab dia tak campur banyak benda kan. Ya. Mudah-mudahan saya pun tak rasa adik tuan dah build. Saya rasa dia mungkin dia jadi one stop. Sekejap dia jadi, sekejap dia elok. Sekejap dia gila, sekejap dia macam gitu. Kalau macam tu, maksudnya otak dia tak rosak. Dia jadi tu sebab pengaruh syabu tadi. Syabu tu kontrol dia. Kita cuci syabu tu, insya-Allah dia clear. Sebab kita kadang-kadang terpedaya juga. Dia cakap betul ya. Tak ada.
Sebab dia sembahyang apa semua tonggang-tonggik, kita pun percaya. Ya, dia cakap kita iakan je. Tahu dah dia macam mana. Lepas tu tak tidur seminggu, mulalah kita nampak Itulah. ngarut. Tu bukan karakter dia. Perangai dia sebenar, nak tengok lah perangai dia sebenar selepas dirawat. Ya, betul. Tengok Iban insya-Allah. InsyaAllah. 18 tahun. Mudah-mudahan. Nanti saya bincang dulu dengan Mak. Baik. Macam mana kita collect duit. Ya tuan. Sebab benda ni memang kena buat dah Pak Yus. Kena buat, tak tuan. tak boleh saya yang sakit kepala. Betul. Sebab kita pun ada anak sekali. Nak tengok dia, nak tengok anak. Aduh, mampus. Allah. Sebab anak kecil lagi, kita Ya. pun fikir dia pun adik juga. Takkan kita nak biar dia. Yes. InsyaAllah tuan, tak apa. Nanti tuan bincang dengan family ya. Tuan boleh bagi kat saya nanti alamat apa semua. Saya WhatsApp balik Baik. kat Pak Yus. Alright. Okay tuan. Selamat. Okey, terima kasih Pak Yus. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.